Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Cik Man nak kongsi tentang khasiat salah satu produk keluaran Olive House, iaitu madu dari pergunungan Kyrgyzstan. Madu yang dihasilkan oleh lebah liar yang menghisap nektar dari ribuan bunga multiflora di pergunungan Kyrgyzstan. 100% madu gunung tanpa daripada sebarang campuran. Amalkan satu sudu teh pada waktu pagi ketika perut kosong. بوجد لا يدري إلا من يسكن فيه بوجد لا يدري إلا من يسكن فيه أبدي أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kumpulan Ar-Rayyan atas satu mukadimah yang rancak, kerana hari ini kita nak membincangkan satu topik yang luar biasa seronoknya bersama dengan kami, saya Don Daniel Don Biajid dan saya rakan setugas. Ya. Macam Teletubbies pula kita. Macam Teletubbies. Fakhrul Razi Kamarudin dalam rancangan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan khas oleh penaja utama kita, Olive House. We begin with nature. Apa-apa Ustaz Fakhrul? Baik Ustaz Don. Dia kalau selesa sangat dia macam ni lah. Hari kelima. Hari kelima duduk ni. Duduk bersandak nampak. Ingat tak sila panggung lah. Ya, dia jilsah ni sedap lah. Baik, okey. Betul. Ya. Ustaz, saya ada anak ayam saya. Okey, ini tinggal berapa? Ya, anak ayam tinggal 7. 7. Anak ayam turun 7. Mati sekor tinggal 6. No. Tiada yang boleh menandingi satu tubuh Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Masya-Allah, itu dia. Muhammad. Ya, hebat. Jadi tajuk kita hari ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuncak segala ta'zim. Kemuncak ta'zim. Kita semalam dengar dengan Ustaz Nazrul Nasir pun dah cerita kan.
Betapa hebatnya ulama memuliakan Nabi itu baru di negeri Nabi. Belum tubuh badan lagi. Hari ini kita akan bincang. Tapi sebelum tu, bagaimana perkembangan media sosial dan penonton kita? Baik, kita pun dapat maklumat semalam alhamdulillah kita dapat 30,000 penonton di Facebook kita bermula daripada Sema Medsos tu sampai ke Salam Baitullah. Dia ada hari yang depa tengok TV banyak. Ada hari depa tengok Facebook tak ada kan. Tak apa, yang penting support kami, okey. Betul, terima kasih. Kita ada share lebih kurang 363 share. Kita ada komen, ada 700 plus komen lah. Subhanallah. Alhamdulillah, hebat. Macam mana dengan penyertaan kuis? Ini syok ni. Penyertaan ada 442. Subhanallah. Penyertaan. Cumanya ada ramai yang masuk. Tapi dia punya penyertaan tu tersasar. Saya kena baca juga di Facebook kriteria yang perlu dipatuhi oleh orang nak join kuis. Yang pertama, pantas. Yang kedua, jawapan betul. Yang ketiga, maklumat diri lengkap. Yang keempat, telah mengikuti Facebook Salam Baitullah. Dia tak boleh lah tak follow, tak like apa semua, tak nak masuk. Baik. Kalau begitu, teruskan setia bersama dengan kami. Kerana kita akan berhenti rehat untuk mendengar syarat-syaratnya. Betul. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Sertai kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam SIDET Keluarga Malaysia ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ialah menubuhkan SIDET Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai SIDET Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Kita sebulat suara pilih mutu masuk pertandingan bintang patriotik. 2,000 per TV. Tu, jualan Keluarga Malaysia semua barang murah-murah. Anak teman mau ambil belajar. Elok penuh ke Carnival Kejaya. Jamin koja Keluarga Malaysia. Pameran kementerian pun ada. Hello Belati tu. Again sekali ni kita punya. Mat pun bertanding suka rakyat. Ini semangat yang kita bawa. Okey, mau kita ke jelajah eksplorasi Keluarga Malaysia Negeri Perak 1 hingga 3 Julai 9 pagi hingga 6 petang. Majlis Pelancaran Logo dan Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tan Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Jumaat 1 Julai pukul 9 pagi, bertempat di Auditorium Perdana Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saksikan secara langsung di Facebook Live Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan Olive House berupa hadiah utama pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, kita kembali dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Ustaz Fakhrul dan juga semua penonton. Bila sebut Nabi SAW, ya, kita akan puji Nabi. Tapi orang kata ni umat-umat yang lani ni jauh-jauh. Ya, jauh. Lani kita nak tanya Ustaz Fakhrul. Para sahabat yang menengok Nabi, melihat Nabi, jatuh hati, fall in love dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Macam mana mereka memuji Nabi? Allahumma salli Muhammad. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya, wa ahsanu minka lam tara qatta'ainun. Kecantikan yang tak boleh diterjemah dengan mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tak akan ada lagi wanita mana-mana yang boleh melahirkan anak secantik ini. Sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi itu dilahirkan dan diciptakan jauh daripada sebarang keaiban dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Macam mana Nabi nak lahir, itulah dilahirkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita mempersilakan tetamu kita untuk bersama dengan kita, iaitu Fadilatul Ustaz Jafri bin Abu Bakar Mudi. Iya, mari kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, alhamdulillah. Pink, kuning. Saya tak ada cop. Jemput duduk. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Boleh Ustaz duduk. Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Allah. Dia kena libas ketuk dah. Dia jadi. Masya-Allah. Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah rabbil alamin. Mana ni? Saya tadi daripada Melaka. Dia. Daripada Melaka. Lagi kita ke Kedah. Tu dia. Tak ke Malaysia satu malam ya. Ni semua lupa jalan balik ni. Kami dah datang ni. Kami orang kata apa, kajang Pak Malau, kajang berlipat. Ya, gitu dah. Kajang lembah mengkuang layu. Ustaz tahu kami main sini merempat. Jangan duk kutuk kami selalu. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Ya. Bila sebut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mai kita kata satu simple lah. Saya nak tanya Ustaz sebagai mukaddimah awal untuk semua. Ya. Bila cerita pasal Nabi Muhammad, apa benda yang Ustaz paling syok sekali dengan Nabi Muhammad? Ya Allah Rabbi, Allahumma salli. Yang pertama, keindahan wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita baca tentang keindahan wajah Nabi SAW, ya Allah, Ustaz Syamad, kita tak dapat bayang macam mana cantiknya baginda Nabi SAW. Macam mana yang para sahabat duk cerita bila duduk depan Nabi SAW, kami ni terpaku ni macam tunggul-tunggul kayu yang burung boleh tinggi atas kepala kami. Subhanallah. Macam mana seorang manusia yang subhanallah bila duduk, kita duduk dalam satu majlis, dia lalu kita akan perasan dia. Bila duduk depan kita, kita akan jatuh cinta bila kita melihat wajah dia. Subhanallah. Macam mana manusia tu? Macam mana yang diceritakan keindahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sehingga kan subhanallah cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam lagi cantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan dapat menikmati keindahan itu sebab kita tak melihat dengan wajah dengan mata kita. Tapi perlukan kepada ilmu bagaimanakah Ustaz Somad diceritakan keindahan wajah Nabi SAW dan hadis-hadis yang diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW yang melihat wajah Nabi SAW. Sebab tu kita kena selalu mendengar kisah-kisah baginda Nabi SAW. Selalu dengar. Baru dia boleh sampai. Kata Dr. Musaf Burul dalam kitabnya Al-Wafi, cara untuk kita mencintai Nabi SAW selepas kewafatan baginda Nabi SAW ialah dengan kita mendengar cerita-cerita tentang Nabi SAW, wajah Nabi, watak Nabi, akhlak Nabi, perjuangan hidup Nabi, keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan dia melahirkan, memutik cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kena dengarlah cerita. Jadi kepada semua yang menonton hari ini, tolong habaq kat semua orang. Ni saat lagi kita ada nak sambung cerita lagi ni. Berkaitan dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ustaz Jafri tadi kepada kita macam mana satu orang yang dia duduk depan kita fall in love. Betul. Ini luar biasa. Betul. Fall in love ni bukan kata kalau Nabi Yusuf tu orang potong tangan. Kalau tengok Rasulullah silap-silap tobek hati. Ya Allah. So hari ini kita minta para penonton semua banyakkan berselawat nanti bila Ustaz sebut Nabi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz Fakul, kita nak pergi mana ni Ustaz? Baik, kita nak tambahkan lagi kecintaan Nabi. Nak tengok kesan-kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita punya Rihlah Haramain kita. Bersama dengan Ustaz Megat kita. Hari ini katanya dia akan pergi ke Uhud. Syuhadaul Uhud. Masya-Allah. Jom kita saksikan bersama dengan Rihlah Haramain. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
besar Bukit Uhud. Subhanallah. Nabi gambarkan macam tu kan. Antara benda yang boleh kita ni fall in love kan, benda yang Nabi jatuh cinta apa dia? Yang masih ada. Yang masih ada. Apa dia? Bukit Uhud. Sebab Nabi sebut kami sayang Uhud dan Uhud sayang kami. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah simpan untuk kita. Tuan, saya bila dengar Ustaz Megat duk cerita tadi pasal apa? Peperangan tu kan, kita macam sayunya. Ustaz, tambahkan lagi rasa sayang kami, cinta kami daripada Nabi ini dengan apa yang Ustaz nak cerita tentang para sahabat yang ada keliling Nabi, Ustaz. Keindahan yang tak boleh nak digambarkan. Keindahan yang kita tak reti nak cerita. Sehingga boleh bayang tak para sahabat nak cerita bila Nabi SAW cakap macam keluar cahaya daripada mulut. Allah. Macam mana nak cerita? Saya teringat kisah Thauban, seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur kita duduk dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW dalam muka dia yang pucat. Muka dia pucat. Nabi SAW tanya, apa kamu sakit ke Thauban? Ini Nabi SAW kasih kepada para sahabatnya. Sampai boleh bayang Nabi SAW boleh cerita bunyi tapak kasut kaki Bilal. Tapak kasut macam mana Bilal berjalan bunyi itu Nabi SAW kenal. Ya Rabbi. Nak cerita kata dia punya sayang tu sampai kenal berjalan Brotherhood Ustaz. Brotherhood. Thauban radhiyallahu anhu memang jumpa Nabi SAW muka dia pucat. Nabi SAW tanya, kamu sakit ke Thauban? Kamu sakit? Tidak ya Rasulullah. Cuma bila aku balik ke rumah aku, dia kata subhanallah aku duduk dengan anak-anak aku dan keluarga aku. Subhanallah, tiba-tiba aku teringat, dia kata, macam mana keadaannya kalau aku masuk syurga? Tiba-tiba aku tidak bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Allah. Dia dah masuk syurga. Tapi syurga dia tidak bersama dengan Nabi SAW. Dia gelisah. Dia punya gelisah tu, punya takut tu sampai pucat muka dia. Kalau kita, bahasa kita ni anxiety lah kot. Duduk dalam anxiety, gelisah, rasa macam, ya Allah, rasa macam tak lepas ni aku nak buat macam ni, sampai pucat-pucat muka. Wahal masuk syurga dah. Dah masuk syurga dah. Allahu akbar. Al-mar'u ala man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Para sahabat menzahirkan kecintaan Nabi kepada Nabi SAW dengan mengucapkan aku cinta dekat Nabi SAW. Nabi SAW duduk depan mereka. Mereka tengok wajah Nabi SAW. Bila tengok wajah Nabi SAW, rasa macam tak lepas pandangan dan tak boleh nak melepaskan pandangan. Bila balik ke rumah masing-masing, duduk di lorong-lorong boleh keluar. Kalaulah Nabi SAW lalu di depan mereka, sekadar nak melihat wajah Nabi SAW di depan. Sebab kerinduan yang memuncak. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana kita nak cerita, kita tak boleh nak rasa. Kita tak boleh nak rasa. Sebab Nabi SAW tidak di depan. Nabi SAW rindu dekat kita sebenarnya. Nabi SAW sangat-sangat rindu dekat kita. Nabi SAW tak pernah berjumpa kita. Nabi SAW jumpa para sahabat Nabi SAW yang duduk di depan. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari Nabi SAW menangis. Para sahabat duduk depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Salli ala Muhammad. Dia kata, aku rindukan saudaraku. Kami di depan Nabi SAW ni, kami ada Rasulullah. Kami ada depan kamu ya Rasulullah. Dia kata, antum ashabi, kamu ni sahabat-sahabat aku. Aku rindu saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Cemburu para sahabat. Sebab kita tak boleh nak bayang macam mana seorang yang merindui seseorang sehingga menangis. Sampai boleh menangis. Dan yang paling ajibnya ialah dia merindui seseorang yang tak pernah dia berjumpa. Itu yang ajib. Lalu kata sahabat kata, kami ada Rasulullah, kami ada. Cemburu para sahabat sebab Nabi tak tahulah macam mana Nabi SAW rindu dekat mereka. Tetapi Nabi SAW rindu kepada orang lain yang lebih hebat sehingga Nabi SAW menangis. Para sahabat kata, kami ni ada, kami antum ashabi, kamu tu sahabatku, aku rindu saudaraku. Siapa orang yang hidup selepas aku, selepas kamu, tapi mereka beriman kepada aku, mencintai aku dalam keadaan tak pernah melihat aku. Allah. Nabi SAW cinta, rindu dekat kita, nak berjumpa dengan kita. Tuan-tuan, subhanallah, berusahalah bersungguh-sungguh untuk kita paling tidak bangkit nanti di padang mahsyar. Nabi SAW kenal kita. Nabi SAW nampak kita, Nabi SAW lihat kita. Waktu itulah mungkin nanti kita nak tengok wajah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Kita nak pegang tangan Nabi, nak cium tangan Nabi SAW. Kita nak peluk tubuh Nabi SAW. Macam mana para sahabat tu berebut nak peluk Nabi SAW. Ada seorang sahabat nama Zahid. Dia ni nanti Ustaz. Jangan buka dadu tu lagi. Jangan buka dadu tu lagi. Jangan buka dadu.
Berahim pendek kata buka dadu 2 kali saja. Kalau tidak nanti kena lebu. Dadu itu simpan dulu. Saya tahu, maafkan saya sidang penonton. Kan? Maafkan saya. Sebab cerita sangat sedap. Saya tahu. Jangan marah kami berdua. Walaupun nampak kecil besar kami, dia kata Teletubbies 2 orang ni, dia kata. Jangan marah kami. Kami cuma abang kata tunggu saat lepas ni kita nak sambung sebab disebutkan dalam satu syairnya, salawatul uzma min rabbi wa salamun li rasulillah la khalqun abadan yaqdiruha ta'ziman li rasulillah. Kembali selepas ini dalam Salam Baitullah. Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal iaitu 03 8000 8000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti@MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا وبسر نور الهاشمي عجل بفتح منعمي وبسر نور الهاشمي عجل بفتح منعمي واجعل نبيك بلسمي واجعل نبيك
بلسامي من كل داء مبهم صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شهيدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan Masya Allah, ini semua Arab Arab maklum, Masya Allah, Subhanallah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita nak menyambung pengembaraan kita mengenal Nabi SAW nanti bersama dengan Tuan Guru kita, Ustaz Jafri. Jadi anda kena tunggu sampai habis. Banyak lagi tu kita nak kupas selepas ini. Tapi apa kata saya bawa para penonton semua untuk kita tahu tentang khabar haji di sana untuk hari ini. Apa cerita? Katanya nak ceritakan kepada kita tentang persediaan untuk hari wukuf. Jadi kita nak bersama dengan wartawan lokasi kita. Persilakan Ustaz Faizal Jamal yang berada di sana. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul, semalam Kerajaan Arab Saudi telah pun mengumumkan tarikh permulaan Zulhijjah adalah pada hari ini, di mana insya-Allah kita akan berwukuf pada hari Jumaat 8 Julai ataupun 9 Zulhijjah minggu depan. Dan seperti mana kita tahu, banyak kelebihan yang boleh kita perolehi apabila wukuf pada hari Jumaat. Tapi untuk bercakap mengenai perkara tersebut, bersama saya ialah pengurus pembimbing ibadah, iaitu Ustaz Syahrin Awaluddin. Jemput Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin boleh dikongsikanlah wukuf, kelebihan wukuf pada hari Jumaat ni. Di mana yang kita maklum bahawa hari Jumaat ni memang Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jadi apabila diumumkan bahawa hari Arafah pada hari Jumaat, sudah pasti ia ada kelebihan yang tertentu. Di antaranya para ulama sebut sebab apa? Sebab pada hari Arafah ni memang dia digalakkan berdoa, banyakkan berdoa, dan pada hari Jumaat memang ada satu waktu, satu saat yang memang doa dia mustajab. Jadi ditambah pula dengan hari wukuf, maka ia adalah satu kelebihan. Dan kalau ikut sirah pun, baginda Rasulullah SAW sendiri ketika menunaikan haji Waqtul Wada, wukufnya ialah pada hari Jumaat. Jadi Ustaz, apa yang boleh peluang yang boleh diambil oleh jemaah, terutamanya menjelang hari wukuf minggu depan? Ya, saya baru selesai ceramah tadi kepada para jemaah, ingatkan jemaah bahawa kita hari ini hari 1 Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah salah satu daripada 10 hari dalam bulan Zulhijjah yang Nabi sebut afdalul ayyam, hari yang terbaik dalam 10 hari dalam setahun. Dan kita galakkan jemaah supaya gunakan waktu ini untuk memperbanyakkan ibadah. Sebab kelebihan dia selain daripada menunggu hari wukuf pada 9 Zulhijjah nanti, jemaah dah boleh mulakan daripada 1 hingga ke 8 Zulhijjah ini untuk memperbanyakkan wirid, zikir, solatnya, puasa pun boleh, supaya mudah-mudahan nanti jemaah apabila sampai wukuf hari Jumaat, mereka akan dapat bersedia lebih baik untuk menggunakan peluang tersebut, ditambah dengan hari Jumaatnya, dan dapatlah insya-Allah haji yang mabrur insya-Allah. Insya-Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga jemaah kita mendapat haji yang mabrur. Baiklah Ustaz Fakrul, sekian untuk hari ini. Kembali bersama Ustaz Fakrul di studio Salam Baitullah. Baik, terima kasih wartawan lokasi kita Ustaz Faizal Jamal yang menceritakan tentang hari wukuf. Masya Allah, mereka akan bersama, kalau tak salah saya, minggu depan. Jadi kita sama-sama doakan agar dipermudahkan urusan semua Duyufur Rahman untuk bersedia mentalnya, fizikalnya untuk berwukuf di Arafah. Sebab
wukuf di Arafah adalah salah satu rukun yang terpenting. Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada mereka dipermudahkan insya-Allah. Baik para penonton semua, subhanallah, kita nak sambung. Kalau saya dekat sini Ustaz Don, macam biasalah, kita nak sambung cerita semalam. Okey, dalam Mix Reality, jom kita nak tengok hari ni. Masya-Allah, masih lagi Bukit Safa dan juga Marwah saya. Okey, subhanallah, Bukit Safa dan juga Marwah. Itu dia. Baru ada mood. Dia asal-asal dulu macam ni lah. Tapi sekarang kalau kita pergi di Masjidil Haram, dia dah ada pembesaran dah sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak dapatkan bukit yang macam ni, boleh ke tingkat bawah. Ke tingkat bawah kita akan dapat tengok ada sikit je bukitnya yang tinggal kan. Bukit Safa dan juga Bukit Marwah kan. Jadi kat situ kalau nak dapat feel, boleh dapat kita tengok di sana. Tapi kalau bawah sekali Ustaz Don, bawah sekali tinggal tiang saja. Tinggal tiang saja. Siapa yang nak tapi dikira sa'i juga, jangan risau. Ada lebih kurang 3 tingkat macam tu. Jadi kita boleh kita tengok keselesaan. Ada jemaah yang mungkin dia nak wheelchair ataupun ada nak skuter atas sekali tuan-tuan, laju kan, jangan duk race saja. Jadi insya-Allah tengok pada kemampuan kita lah. Ada yang nak berjalan kaki, dipersilakan. Kalau turun di bawah, nanti dalam perjalanan di antara Safa ke Marwah ni kan tuan-tuan, bila dah start saja apa yang kita buat, masuk daripada Safa tu, kalau Nabi SAW, Nabi naik saja ke Bukit Safa, Nabi panjat, dia kena panjat bukit sikit, dia memang naik tinggi. Nabi akan baca abda'u bima bada'allahu bih, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi akan baca gitu. Kemudian Nabi buat sa'i selama 7 pusingan, bermula dengan Safa dan akan habis ke Marwah. Satu tip, hati-hati para jemaah, dia jangan kira Safa Marwah tu satu. Safa Marwah bukan satu, Safa Marwah tu dikira 2. Tak boleh. Dia kena Safa Marwah kan? Satu. Kemudian sambung. Dia akan habis di Marwah nanti. Sebab ada jemaah dia buat jadi 14 kali. Allah. Sebab dia kira satu pusingan tu baru lengkap satu. Jadi yalah, kita hati-hati. Kita kalau boleh tanya mutawif, kita tanya orang-orang yang lebih mengetahui, dan ada guide kita, insya-Allah kita dapat buat dengan yang terbaik. Okey, itu saja kita nak cerita tentang Safa dan juga Marwah. Mudah-mudahan diterima haji yang mabrur dan sa'yan masykur insya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak sambung perbincangan kita tentang puncak segala takzim. Teruskan menonton Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK, iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Penaja utama kita, Fadilatul Ustaz. Yes. Kita nak masuk round yang kali ini, tapi saya tetap merindui saudara saya juga. Saya nak jemput dua orang yang penting dalam menjayakan Salam Baitullah bersama dengan saya ini, untuk duduk juga di pentas ini bersama-sama, iaitu Ustaz Fakhrul dan juga Ustaz Megat. Fala tafadhal mashkura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali ya. Dan good job, Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Apa warna-warni yang bawa? Macam sedap Itulah yang tahu tu, itu yang tahu tu. Kita tetamu. Kita kena sedap diri. Masya-Allah. Ustaz suci bersih. Ya, alhamdulillah. Dia tinggal tak ada lagu ya. Tinky winky meow meow, dia tak ada itu ya. Tadi tak bisa jangan. Baik, Fadilatul Ustaz. Hari ini kita semua seronok pasal kita memuji insan yang mulia luar biasa, Ustaz Megat. Terima kasih bawa kami mengembara Uhud tadi. Luar biasa. Di sanalah disaksikan gigi seorang insan yang mulia yang Ustaz cakap patah dalam peperangan. Ustaz Megat sampai belakang tu semua. InsyaAllah kita ada bahagian yang kedua nanti untuk yang rentetan daripada peperangan tu. Iya. Jangan lepaskan peluang tu. Kena tengok. La ilaha illallah. Tak ada dah. Esoklah jawab dia. InsyaAllah. Nanti esoklah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada nak sambung kami tentang seorang sahabat Nabi yang saya hentikan Ustaz ni. Maafkan saya Ustaz. Silakan Ustaz sambung. Saya seronok sebab saya tengok ada pisang, ada buah-buah semua. Masya-Allah Ustaz. Tak boleh makan kan? Piramli kata ek mau dah. Tak, ceritanya sahabat ni dia bawa pisang, dia bawa hadiah-hadiah. Dia ni dia bukan orang istimewa, bukan orang hebat. Dia orang yang suka jalan-jalan sini apa semua. Dia orang biasa-biasa, tak ada apa-apa. Tapi dia suka bawa hadiah kat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW suka bagi hadiah kat dia. Dia orang kampung, orang duduk ulu macam tu. Satu hari dia duduk dekat pasar dekat Madinah tu. Nabi SAW mai daripada belakang pelan-pelan. Nabi SAW peluk dia dari belakang. Jadi subhanallah, bila peluk-peluk tu masya-Allah Ustaz Syamad, dia Nabi main-main ada. Ni kenal tak siapa ni, kenal tak siapa ni. Mestilah dia kenal Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan peluhnya yang begitu harum. Lebih harum daripada kasturi. Subhanallah. Yang tak ada dekat muka bumi ni. Ya Allah. Para sahabat dapat cium Rasulullah SAW. Para sahabat dapat cium bau Nabi SAW. Kita tak pernah. Kita teringin. Kita teringin. Bila dia peluk-peluk tu dia tahu. Dia kata apa? Tak tahu siapa, tak tahu siapa. Siapa ni? Dia buat main. Sajalah. Dia bagi lama tu. Dia bagi lama. Yang dia tarik bagi ketat lagi ada. Allah. Lepas tu bila Salat Syamad kata, ya Rasulullah SAW ni peluk-peluk lama-lama lah, Masya Allah. Lalu dia kata, siapa nak beli orang ni? Siapa nak beli? Nabi siapa nak beli? Saya tak ada siapa yang nak beli. Saya tak ada nilai ni kata. Kamu tidak ada nilai di sisi manusia, tapi kamu sangat bernilai di sisi Allah SWT. Cukuplah. Para sahabat bila tengok peluk-peluk tu, mereka rindulah. Mereka jealous, mereka cemburu. Kita lagi jealous, Ustaz. Kita lagi jealous. Kita tak pernah nak tengok wajah Nabi SAW macam mana. Kita tak boleh nak pegang tangan Nabi SAW macam mana. Kita tak dapat kenikmatan tu. Nak mimpi tu makom kita tak sampai. Macam mana nak bagi? Nabi SAW ni mulia, Ustaz. Kemuliaan Rasul SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah rasa kita istimewa sebab kita tak pernah tahu kemuliaan baginda Rasul SAW. Okey, Ustaz cerita kat kami. Ustaz, bayangkan dalam Al-Quran, Allah memanggil Nabi SAW dengan Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan Nabi. Sedangkan para Nabi yang lain, Allah memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Ya Musa, Ya Nuh, Ya Adam, kan? Tapi Nabi kita Allah panggil dengan apa? Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam Allahumma salli ala Muhammad, riwayat sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, dalam Imam As-Suyuti juga meriwayatkan yang sama, Imam As-Subki meriwayatkan yang sama. Kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salam. Waktu Nabi Adam alaihi salam, Allah SWT dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam alaihi salam pernah berdoa minta pengampunan di sisi Allah SWT menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad. Kata, Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ghafartali.
ampunkanlah dosaku. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, mana yang kamu tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Ilmu ni nak sampai Nabi pertama. Ya. Nabi Muhammad Nabi last. Ya, diutus waktu itu hanya ada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa aja. Tak ada yang lain. Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, mana kamu tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, ya Allah, engkau menjadikan aku, engkau meniupkan roh kepada aku. Apabila aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arasy Allah tertera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidaklah engkau gandingkan seseorang dengan namamu, melainkan orang itu sudah pasti orang yang engkau paling cinta. Allahumma salli ala dengan hak Muhammad, aku ampunkan dosa. Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, maka umatnya juga mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu dia. Kita ni Allah jadikan sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada seluruh manusia berkat daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak tahu, kita tak berasa, kita tak duduk pada situasi itu. Bagaimana para sahabat melihat Nabi SAW di depan mata mereka, kita tak dapat kemuliaan tu, tapi kita tak akan kurang, Ustaz. Kita tak akan kurang. Insya-Allah nanti Nabi SAW menunggu untuk melihat kita. Nabi SAW menunggu untuk menyambut kita nanti di Yaumul Qiyamah, di padang mahsyar. Kita orang pertama yang akan sampai bergerak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tunggu kita. Aku menunggu kamu, menanti kamu walau aku tak pernah berjumpa dengan kamu. Mai dekat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan mulut kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula malam ni malam Jumaat. Malam Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perbanyakkan selawat kamu pada hari Jumaat. Kerana man akthara salatan, siapa yang banyak selawat kepada aku, akramini manzilatan, maka dia dekat dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Banyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak nanti dia kenal kita. Nombor dua, kita beramal dengan sunnah baginda Rasul SAW. Beramal dengan sunnah. Kita ni pakai macam ni bukan sebab nak masuk TV je, Ustaz. Dan bukan sebab segak pun. Kita pakai macam ni bukan sebab nak tunjuk kata kita baik. Tapi kita nak beramal macam mana yang Nabi SAW beramal, dengan harapan nanti di yaumul qiyamah Nabi kenal kita. Rasulullah, kami dengar kamu pakai serban, kami tak tahu macam mana serban yang kamu pakai. Tapi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, paling tidak inilah penzahiran cinta kepada baginda Rasul SAW. Syafaatlah dekat kami ya Rasulullah. Kami pakai jubah ni bukan, kami tak tahu macam mana jubah Nabi SAW betul-betul punya macam mana, tapi kami pakai sebab kami nak tiru kamu ya Rasulullah. Rasulullah, syafaatlah kami nanti di yaumul qiyamah. Ingat Ustaz Don, waktu Nabi SAW duduk di padang mahsyar, Sallallahu alaihi wasallam, waktu kita duduk dalam keadaan susah payah nanti di yaumul qiyamah. Kita susah waktu tu. Kita pergi cari para nabi, jumpa Nabi Adam alaihissalam, jumpa Nabi Nuh alaihissalam, semua pakat-pakat tak mau tolong kita. Masing-masing malu dengan Allah. Nafsi. Akhirnya Sallallahu alaihi Muhammad dia berkata, pergi cari Nabi Muhammad SAW. Pergi cari Muhammad SAW. Dia dijanjikan syafaat. Kita semua lari-lari pakat-pakat pergi cari Nabi SAW. Bila jumpa Nabi SAW, itulah mungkin pertama kali kita tengok wajah Nabi SAW. Itulah mungkin pertama kali kita tengok wajah Nabi SAW depan mata kita. Kita pun pergi dekat Nabi SAW. Kita sampai kat Nabi, kita tunggu sini. Nabi SAW pun lari-lari pergi duduk satu tempat namanya Al-Fahsh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tanya, Al-Fahsh itu dekat mana Rasulullah? Satu tempat di depan arasy, di bawah, depan arasy. Di situ Nabi SAW sujud dengan sujud yang begitu lama. Sehingga Allah utuskan kepada Nabi SAW malaikat, irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepala kamu Rasulullah. Pasal apa ni? Labbaika ya Rabbi, labbaika, aku datang wahai Tuhanku, aku datang wahai Tuhanku. Tolonglah beri syafaat kepada umatku pada hari ini. Tolonglah mereka. Lalu subhanallah, Allah kata, aku akan datang sebentar lagi. Pergi. Nabi SAW lari-lari mai dekat kita. Lari-lari mereka kita. Kita nampak Nabi SAW. Allah akan datang sebentar lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita akan berjumpa dengan Nabi SAW dan kita akan mengharapkan syafaat bagi Nabi SAW, disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Nak dapat syafaat Nabi SAW, nombor satu, cinta dekat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mar'u ma'an habbah. Siapa yang mencintai seseorang itu, dia akan bersama dengan orang tu.
Anta ma'aman akan kamu, kata Nabi SAW, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta, kata Nabi SAW kepada seorang Arab Badui. Mudah-mudahan yang paling kita cinta dalam hidup kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi. Nombor 2, nak bangkit dekat dengan Nabi SAW, banyakkan selawat. Perbanyak, kita tak ada pilihan. Tapi malangnya Ustaz, kita ni selawat paling mudah je nak sebut. Tapi pasal apa lidah kita sangat berat untuk selawat kat Nabi SAW? Pasal apa? Pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal kita tak cinta. Bila kita cinta kat seorang, apa kita buat? Kita selalu sebut nama dia. Selalu, tak payah suruh, kita akan selalu sebut nama dia. Dan bila cinta kat Nabi SAW, tak ada kalam yang paling indah untuk keluar pada mulut kita pada setiap hari dan setiap ketika dan setiap waktu dan setiap saat, melainkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Bawa jiwa kami. Tapi saya malam ni nak ambil satu lah. Ustaz Fakrul, saya tambah satu kat Ustaz Fakrul. Dia bagi ada. Dapat sunnah hari ni satu lagi dapat. Bagi dapat satu. Cantik. Dapat. Jadi apa nama Ustaz? Kita pergi nak tengok dulu. Nak tengok siapa? Kita nak tengok pemenang kuis harian kita. Oh ya. Dan juga tajuk untuk esok kita saksikan. Sila. Itu dia. Tahniah kepada pemenang. Dan itulah topik kita esok, miqat haji. Ya, bersama dengan sahibus samahah kita. Ya, Datuk Mufti Negeri Selangor, Ustaz Anhar, Datuk Anhar. InsyaAllah. Baik, Ustaz Megat. Ya. Sikit ada apa-apa nak share, sebab tadi duk nampak Ustaz Megat dia duk main syok. Dia duk main Rasulullah, dia duk geram, dia tak boleh nak pergi. Sikit Ustaz Megat. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana orang yang mengenal kepada Nabi SAW. Sehingga kan kalau kita hidup pada zaman tu, mungkin kita akan kata mereka ni orang gila. Sayyidina Umar satu ketika ada jalan ketika mana Rasulullah telah wafat. Dia lalu dalam Masjid Nabawi, dia pegang mimbar tempat Nabi berkhutbah tu, tangga tu, dia usap, dia pegang dan dia cium. Orang kata, apa dia cium batang kayu tu? Dia kata, aku bukan cium kayu ni, aku cium tempat yang Nabi pernah pegang. Nabi pernah berjalan di situ. Kalau kita zaman hari ini hidup, kita akan kata ni orang yang luar, yang tak ciuman, ulu. Tapi itulah orang yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada secebis daripada cinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Megat atas bawa perkongsian kita, bawa pula mengembara pergi ke Uhud tadi. Ada pula sambungannya esok insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Jafri atas perkongsian. Sama-sama Ustaz. Kok mana pun satu je nak abang atas. Nabi ada mencintai satu orang dan Nabi kata ada satu orang boleh wakil aku, iaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi tak dapat cium batang kayu pun, dapat cium hak ni menjadi Allah. Jangan macam tu Ustaz. Ya Allah. Allah Rabbi. Saya kena cium dia macam tu. Tu ni subhanallah. Jadi kepada anda semua, satu yang kita nak pengajaran daripada hari ini. Nabi SAW dia tak boleh main sendiri kat kita. Dia satu orang, satu perkara, satu keistimewaan yang kita kena cari. Kita kena bawa masuk dalam rumah tangga kita, kita kena bawa masuk dalam hidup kita, kita kena bawa masuk dalam persahabatan kita, kita kena bawa masuk dalam percintaan kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, kita kena bawa masuk dalam persaudaraan kita dengan kawan-kawan semua. Dan juga kita kena bawa masuk Nabi juga dalam, orang panggil apa? Kenegaraan kita. Sebab kalau kita tak bawa masuk, Nabi tak main, dia tak main lagu tu. Dia bukan malak mimpi esok jadi. Dia kena bawa. Jadi jom sama-sama kita bawa melalui program yang ada ni. Salam Baitullah berbaki lagi 10 hari bersama dengan kita. Boleh Jadi kita nak ajak semua azam insya-Allah. Paling tidak pun satu, banyakkan selawat. Tak tahu selawat mana pun, selawat yang paling ada yang mana? Yang simple.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi kalau nak tambah lagi yang syok sikit, bagi cantik sikit, bagi lagu sikit. Selawat syifa boleh. Bagi satu. Selawat apa tu, tafrijiyah boleh. Lagu kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ila akhir. Baca bila bagi hati. Tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu. Ila akhir. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Muhammad, sekali lagi terima kasih kepada tetamu yang diraikan. Semoga Allah berkati Ustaz. Terima kasih Ustaz Megat. Terima kasih Ustaz Fakhrul. You've done a good job semua. Terima kasih kepada penonton. Jom. Terima kasih kepada penaja utama kita. Ya, Olive House. We begin with nature. Dan jom kita tutup majlis kita dengan selawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rayyan. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا